Assalamualaikum warahmatullahi wa ila kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilma ya kashifal mushkil ikshif 'anna al-hijab 'an wujuhi hadhihi al-ma'ani. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan setengah daripadanya sembahyang sunnah yang muakkad. Qala berkata muallif rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripadanya sembahyang sunat yang muakkad pada duha. Ini pada waktu duha. Duha ni mana insibatu syamsi wa imtidadun nahar. Itu mana duha. Betul. Mana kembang lah tu. Matahari, betul matahari wa imtidadun nahar, dan memanjangkan hari ataupun melanjutkan hari. Itu makna duha. Kita sembahyang sunat yang muakkad pada duha ni, pada waktu duha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala syuf'ati duha ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri atau kama qala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tengok apa makna dia. Barang siapa memeliharakan atas 2 rakaat duha. Memelihara dengan mana mengekalkan dan menyungguhkan. Diampun baginya. Jawab tu. Nescaya diampun baginya, jawab Rahman. Ghufirat. Nescaya diampun baginya, bagi barang siapa tu segala dosanya. Dosa mana? Hak kecil. Dosanya yakni dosa kecil. Sekalipun. Dan jikalau ada ia seumpama buih di langit, di laut. Jadi seumpama pada banyak dosa yang diampuni oleh Allah Ta'ala tu, walaupun dosa kecil kita ni banyak mana, sebanyak buih di laut sekalipun, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kecil kita tu kalau kita sembahyang sunat duha. Sekalipun dosa-dosa tu umpama buih di laut. Ada riwayat yang lain yang mengatakan man hafadha ala rak'atayid duha ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Sama lebih kurang lah. Barang siapa, kata dia, menjaga ataupun mengekalkan atas 2 rakaat duha. Jadi atas dia sebut 2 rakaat dah. Maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia walaupun seumpama buih di lautan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpagi-pagi atas tiap-tiap segala sendi. Apa mana berpagi-pagi? Mana tiap-tiap pagi. Itu mana berpagi-pagi. Mana tiap-tiap pagi atas tiap-tiap segala sendi. Sendi ni mana hubungan antara 2 tulang . Itu mana sendi. Yang ni di badan manusia ni. Yang dibilang oleh ulama, dia kata ada 360 sendi. Jadi tiap-tiap pagi atas tiap-tiap segala sendi daripada seorang kamu berkehendak ataupun mana berhajat bersedekah, mana berhajat kepada sedekah.
Pasal apa dia bahagia pada sedekah? Ulama kata kerana nak mensyukuri nikmat Tuhan yang menjadikan dan merupakan dan menyelamatkan akan dia. Berhajat, berkehendak kepada sedekah. Maka tiap-tiap tasbih sedekah dan tiap-tiap tahmid sedekah. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, dan tiap-tiap tahlil la ilaha illallah sedekah, dan tiap-tiap takbir juga sedekah, Allahu akbar. Dan menyuruh dengan ma'ruf sedekah, mana kita suruh buat baik, itu juga sedekah. Dan tegah daripada mungkar sedekah, kita menegah daripada kemungkaran, itu juga sebagai sedekah. Kita tak nak buat tu lah. Nak tasbih, nak tahmid, nak tahlil, nak takbir, tegan. Dan memadai daripada demikian oleh, tu tadi fa'il pada memadai. Memadai daripada demikian, yang demikian sedekah-sedekah tadi. Yang pasti tiap-tiap seorang daripada bersedekah kerana mensyukur akan keselamatan sendi-sendi dia tu. Memadai oleh 2 rakaat. 2 rakaat tu bila? Yang disemayang tu sifat pada 2 rakaat. Keduanya daripada sunat duha. Mana dia memadalah dengan kita semayang 2 rakaat duha tu, daripada kita tasbih, kita tahmid, kita tahlil, kita takbir tadi ni. Semayang 2 rakaat, tak teruk pun. Ni nak buat apa? Nak menyatakan bahawa sedekah itu bukan hanya dengan harta sahaja. Bukan hanya semata-mata dengan harta, bahkan tertunai dengan segala kebajikan, sama ada dengan perkataan ataupun perbuatan. Itu sedekah. Duduk saya saja minta subhanallah, sedekah duduk saya saja. Istighfar, astaghfirullah, sedekah. Ada seorang hamba, ada seorang orang tua, dia duduk di Baghdad. Dia banyak istighfar pada Allah Ta'ala. Jadi bila dia istighfar banyak, maka dia minta benda-benda, satu benda kat Tuhan, Tuhan bagi belakang. Tuhan bagi belakang. Lepas tu, satu ketika Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia duduk di rumah dia berasa teringin nak pergi Baghdad. Dia pun pergi lah di Baghdad. Bila dia pergi di Baghdad, dia sampai di Baghdad, dia semayang dalam masjid Baghdad. Masjid tu, tiba-tiba bila tengah malam, sampai ni dah habis Isya, semua orang bakat balik. Duk siap nak kunci masjid. Tengok dia tidur, Imam Ahmad tidur dalam masjid lah. Kawan main musafir. Lepas tu, bila dia main musafir, tu siap hambat. Ligat. Tak kenal Imam Ahmad. Dulu kan ada WhatsApp. Nah, muka Imam Ahmad lah. Imam Ahmad pun keluar. Pergi masjid dia pula. Semacam Muhammad. Lama-lama sampai tengah malam, jalan bukan Baghdad tu, tiba-tiba ada satu kedai, buka kedai tu. Dia tanya, hang pasal apa? Orang tua ni tanya. Orang tua ni buat roti. Dia duduk gelek roti. Dia kata, aku main daripada ni sebut lah. Kampung-kampung dia. Main. Saja aku main musafir, puasa teringin nak main tengok Baghdad. Betul. Aku tidur masjid, dia kata siap ligat. Oh, dia tadi ni tak boleh, memang tak bagi pun. Nah, dia tak apa. Dia kata lah ni lah, main tidur. Dalam kedai pun ada sikit orang kosong lah. Orang kosong. Dia pun Imam Ahmad pun tidur. Masuk dalam kedai dia tu. Apa orang untuk tidur, dia duduk lah. Tapi duduk tengok roti. Duduk gelek roti lah. Sambil gelek roti, sambil dia duduk istighfar. Dia apa? Buat bola istighfar. Semua dia, perbuatan dia tu semua dengan istighfar. Imam Ahmad ni dia tengok, ish, kata hang istighfar banyak. Dia kata aku istighfar benda ni 70 tahun lah.
Bukan dia kata baru sehari 2 atau 70 tahun dah. Aku istighfar dah. Semua permintaan Tuhan bagi. Cuma satu saja yang aku belum dapat. Apa dia nak minta apa? Aku teringin sangat nak berjumpa dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal, kata dia. Ini permintaan aku yang Tuhan belum bagi, kata dia. Imam Ahmad terkejut, bangkit selalu. Patut Imam Ahmad kata aku duduk di rumah, aku duduk tak boleh, aku nak kena main melawat berkedah. Kehang dia dah. Baru tu besar fadilah. Ni yang kata sedekah. No. Tapi bukan baru juga, bukan dia buat macam kita gatal sat. 70 tahun dah dia salawat gitu. Mana dia perbuatan dia habiskan dengan dia istighfar kepada Allah Taala. Maka Tuhan bagi belaka. Sebab tu kalau kita tengok sedekah ni dia banyak nak menolak akan bala Allah Taala. Satu ketika di Kuala Lumpur, lama lah cerita, 10 tahun dah lalu. Lepas tu kami duduk kalut, buat. Tapi itulah di Lubuk Ipoh tu Tentang Lubuk Ipoh. Ada seorang orang kaya. Dia main jumpa dengan kawan dia, Ustaz, saya ada masalah cukup besar. Masalah apa? Dia cerita lah. Anak dia kena apa tu. Ni apa? 39B. No. Tu dia kata nak buat kan? Nak buat kan? Dia kawan ni banyak terus sebut. Dalam macam ni lah dia dah. Tuan sedekah, Tuan Haji bersedekah bagi banyak. Sedekah bagi banyak. Lepas tu Tuan Haji minta. Dia pun buat sungguh lah. Orang rupanya bila dia sesak dia buat, dia memang orang ada duit lah. Bukan orang, dia buat sungguh. Buat apa? Lepas tu, dia dalam, betul apa dalam. Lepas tu dia main jumpa dengan kawan dia tu, Ustaz. Alhamdulillah, dia pecah sia-sia. Kalau tak gaduh, saya mati lah. Tak gaduh ni, ya Allah. Nah. Dia sesak ni dia buat weh. Dia tunggu pergi sesak lah. Berapa agama lah. Dekat yang mampu rumah. Muda-muda waktu tu. Jadi udang lapak lah. Ngaji pun tak mau. Dia. Tak bukan nak kata ada anak abang. Tak sungguh. Dah lama-lama. Dia tahu lah. Boleh ni. Gitu je. Kaedah dia macam tu lah. Orang ni kat mana pun bila ada detik. Dah ada dalam hati dia iman. Dia akan kembali insya-Allah lah. Itulah akan kembali teruk sana. Qala musannif rahimahullahu taala. Sebab tu kerana sembahyang ni amal yang dilakukan dengan segala anggota kita. Jadi sebab tu dia kata dan memada daripada demikian segala sedekah yang disebut tadi 2 rakaat yang disembahyang keduanya daripada sunat duha. Pasal apa? Kalau kita tengok kerana sembahyang ni amalan yang dilakukan dengan segala anggota. Jadi tiap-tiap anggota tu telah menunaikan akan kewajipan yang di atas. Di sini tempat yang masuk ni, maka dia sendi kita berhajat bila kita sembahyang tu dah. Semua anggota kita bergerak. Semua anggota kita bergerak. Bila bergerak, Nabi kata terbayar seolah macam tu lah. Sedekah-sedekah yang dihajati oleh sendi-sendi kita. Bila kita sembahyang ni semua bergerak. Ustaz, arwah ustaz dia stroke jatuh di apa? Mati juga lah. Benda kena mati ni. Nah, arwah meninggal. Dia jatuh di padang. Nah, dalam belang dia jatuh. Stroke dia. Oh, balik teruk. Nah. Oh. Lepas tu saya pergi melawat. Lebih kurang dalam 2 minggu, 3 minggu. Bulan. Kedua dia pergi pula. Pergi 2 bulan tengok. Ish. Sihat. Bila sihat tak apa. Dia tanya Ustaz apa ya? Dia tak ada. Dia tak nak bangkit mayang malam. Dia kerja tu ya? Dia bangkit mayang malam. Dia tiap malam bangkit. InsyaAllah dia tak buat. Baik. InsyaAllah. Wallahu'alam. Tapi jangan niat mayang kerana ada pula ya. Nah, sebab tu hak ni dia terjemah daripada hadis mana?
Hadis kalau perkataan ni sabda Nabi ni. Tapi dia riwayat dengan makna, dia tak sebut hadis. Nabi sebut hadis ni riwayat oleh Abi Dzar. Nabi kata yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun fa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wal amru bil ma'rufi sadaqatun wa nahyu 'anil munkar sadaqatun wa yajzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Dia disebut begitu. Nah, hadis ni sahih dan riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam. Berapa rakaat dalam waktu ni? Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan adalah sekurang-kurangnya. Apa mana sekurang-kurang? Mana sekurang-kurang amal. Sekurang-kurang, paling kurang lah ni. Tak boleh kurang pada ni dah. Itu mana sekurang-kurang? 2 rakaat. Itu paling kurang. Paling kurang 2 rakaat. Dan sekurang-kurang akmal 4 rakaat. Buat berapa salam? Buat 2 salam ni. Abdulnya 2 salam. Nah, itu sekurang-kurang akmal. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Itu paling kurang lah. Tapi akmalnya hak paling kurang sekali 2 rakaat. 4 rakaat. Kalau 2 rakaat dah bumi kita nak kaya tak boleh. Nak kaya kena 4. No. Ni dia kena 4. 2 tak berapa segar-segar nak 2 tak berapa. 2 rakaat. Paling kurang rakaat-rakaat sembahyang duha ni 2 rakaat. Dan kebanyakan barang yang sabit daripada perbuatan Nabi SAW, yang paling banyak sekali Nabi buat 8 rakaat. No, yang sabit, mana yang tetap pada hadis Nabi, kebanyakan Nabi buat 8 rakaat. Dan kebanyakan barang yang sabit daripada perkataan Nabi, kalau perbuatan Nabi buat 8. Tapi barang yang sabit pada perkataannya 12 rakaat. Sebagian ulama macam kita kata Abu Ja'far At-Tabari, Ar-Ruyani pendapat bahawa tidak ada had, tidak ada sekatan sebanyak-banyak rakaat duha. Nah, ada pendapat ulama. Ada juga hadis yang menunjukkan 4 rakaat. Ada juga hadis menunjukkan 4 rakaat. Baik. Demikian lafaznya, dia tak sebut ni. Lagi tengok. Lafaz niatnya, niat duha tu usalli sunnat ad-duha raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tu dia kata sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Kata qil tu yang paling apa? Paling yang kuat lah 8 rakaat. Dan kata qil, kata setengah ulama 12 rakaat. Terus ada rajin sangat lah. Nah. Buat dekat depannya. Tak buatlah. Hak rajin ya Allah. Dan waktunya waktu duha ni, kemudian daripada naik matahari. Selepas naik matahari boleh buat lah. Naik matahari ke buat lah. Itu Nabi kata, Ummu Hani sebut, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yawma fathil Makkah faghtasala wa shalla samaniya raka'atin falam ara salatan qattun akhaffa minha ghaira annahu yutimmu ruku'a wa sujuda wa dhalika duha. Ummu Hani kata, Nabi SAW masuk ke dalam rumah Ummu Hani. Rumah dia lah. Pada hari pembukaan kota Mekah. Pada hari buka kota Mekah. Pada Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah. Nah, tahun ke-8 Hijrah. Ya. Tahun ke-10 Nabi buat Haji Wada'. Haji Wada'. 17 Ramadan. Nah, 17 Ramadan tahun 8 Hijrah. Bila Nabi masuk rumah dia, Nabi mandi. Faghasala, Nabi mandi.
Dan Nabi sembahyang 8 rakaat. Kata Ummu Hani, kata dia, aku tak pernah melihat satu sembahyang pun yang terlebih ringkas daripadanya. Daripada sunat duha ni, kata Ummu Hani, yang terlalu ringkas daripada dia. Tetapi beliau menyempurnakan rukuk dan sujud. Demikian tu ialah dia kata sunat duha. Walaupun Nabi buat ringkas, walaupun Nabi buat ni, tapi Nabi menyempurnakan rukuk dan sujud. Tak sama dengan sembahyang lain. Kalau sembahyang malam, Nabi membuka kaki. Nah, gitu. Nabi sembahyang 4 rakaat. Ada ni 8 rakaat. Mu'adzah bintu Abdullah Al-Adawiyah. Dia bukan, dia sahabiah radhiyallahu anha. Dia kata, aku tanya Aisyah, berapa rakaat Rasulullah melakukan sembahyang duha? Sunat duha. Maka Aisyah kata, 4 rakaatin wa yazidu ma syaa. Gitu. Dan Aisyah jawab, Rasulullah sembahyang 4 rakaat dan beliau Nabi menambah barang sekehendaknya, barang yang menghendaki. Hadis ni riwayat Muslim. Tu yang ada riwayat mengatakan tidak ada had pada sembahyang tu. Nampak tak mengikut hadis ni? Ada yang paling kurang yang kata 2 ayat hadis yang kita baca awal tadi, man hafadha ala rak'atay duha. Siapa yang menjaga atas 2 rakaat sunat duha. Ya. Siapa Nabi kata, siapa yang sembahyang, Nabi sebut pada Abu Dzar, jika engkau mengerjakan 2 rakaat sembahyang duha, maka tidak dicatat engkau daripada golongan orang yang lalai. Disebut pada Abu Dzar, in sallaita duha raka'atan ini lam tukta minal ghafilin. Nabi kata, tak dicatat daripada orang yang lalai. Dan Allah Ta'ala bila kita buat sembahyang tu, maka Nabi kata dicatat hang ni daripada orang yang buat baik. Dan jika engkau mengerjakan 6 rakaat, dicatatkan engkau daripada orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Wa in sallaita sittan kutiba minal qanitin, orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Kalau hang buat 8, kata Nabi, dicatat daripada orang yang faizin, orang yang berjaya. Dan jika engkau mengerjakan 10 rakaat, tidak dicatat semua dosa pun pada hari itu, kata Nabi. Dan jika engkau mengerjakan 12, maka Allah Ta'ala membina satu rumah di syurga. Nah, hadis ni riwayat Imam Baihaqi dalam Sunan Kubra. Dalam kitab Sunan Kubra. Jadi, pasal apa? Kita nak bayar, kita nak sedekah bagi sendi-sendi kita, tuan-tuan. Fil insani situna wa salasu minhu mafsilin. Nabi kata begitu. Dalam tubuh badan seorang manusia ni ada 360 sendi, Nabi sebut. Siapa yang kuasa demikian itu, ya Rasulullah? Dia kata, maka lazimkan, Nabi kata, lazimkan ianya bersedekah daripada tiap-tiap sendi tu. Ada 360, lepas tu hampa kena sedekah 360 tiap sendi. Akan sedekah. Sahabat tanya, siapa hak mampu Rasulullah nak buat macam ni? 360 ni. Lalu Nabi kata, engkau tanamkan atau engkau kambuhkan, menghilangkan kahak di dalam masjid, itu adalah pahala sedekah. Dulu zaman dulu masjid tanah lah, dia bekat ludah betul. Lepas Nabi kata, bila ludah tu, dia punya kiparat ludah tu, kita kena tanam lah. Tanamnya ludah tu lah. Nak basuhnya lah, korek tanah tu, tanam. Maksudnya dia bagi kena kain baju orang.
kaki orang. Engkau menghilangkan sesuatu yang menyakiti orang lalu di jalan, itu juga sedekah. Itu pun adalah Nabi kata sedekah. Maka jika tak puasa, maka 2 rakaat duha itu membadai daripada engkau. Tu nampak? 2 rakaat duha tu itu membadai daripada kita. Buatlah tuan-tuan. Nabi pesan kepada Abu Hurairah, jangan tinggal doa. Abu Hurairah, usani khalili sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, bisalathin, kata dia, siyami thalathati ayyam min kulli syahrin wa rak'atay dhuha aw wa an utira qabla an anama. Ini Nabi pesan kepada Abu Hurairah, telah berpesan kepada aku 3 perkara. Terus apa? Kekasihku, kata dia, berpuasa 3 hari tiap-tiap bulan. 3 hari dia puasa. Nah, itu dia panggil yaumul bid. Hari cerah, hari putih. 13, 14, 15. 13, 14, 15. Lepas tu Nabi kata, wa rak'atay dhuha. 2 rakaat sunat duha. Dan ketiga Nabi pesan pada dia, wa an utira qabla an anama, dan bahawa engkau menunaikan sembahyang witir sebelum engkau tidur. Nah, sebelum hang tidur, buatlah tuan-tuan. Nah, ini riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Wallahu a'lam. Segan sangat lepas bayang Isya, terus bayang sunat witir. Segannya lah. Memang malam ni tak bangkit lah. Saya doa, saya bangkit tak bangkit, tetap saya buat dulu. Bangkit ni nak buat tak, saya buat lah. Cuma Nabi kata, ij'alu akhirah salatakum al-witra, jadikan akhir sembahyang kamu tu witir. Nampak akhir tu pada ba'am sa'ala afdal. Nah, jadikan lelah. Jadi mana waktu dia? Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan sebanyak-banyaknya 8 rakaat, sebanyak-banyak. Kata qil 12 rakaat. Mana waktu dia? Dan waktunya kemudian daripada naik matahari segalah. Segalah ni galah kenyok ke apa? Itu disebut. Dan yang afdalnya serubung hari. Kalau kenyok apa? Jadi masuk waktu duha ni dengan terangkat matahari qadar segalah. Segalah ni makna dia 7 star. Dia sebut dalam kitab-kitab Arab tu biqadari ramhin. Qadar lembing. Lembing ni panjang dia tu, orang panggil segalah lah dah. Lebih kurang 7 star. No? Bukan galah kenyok, malak. Nah. Jadi masuknya waktu duha ni dengan terangkat matahari qadar segalah, kesudahan waktunya gelincir matahari. Tetapi sunat kita takhirkan. Sunat kita takhirkan sembahyang duha tu sehingga terangkat matahari. Yang ini bersangatan panas, yang ini serubung hari lah. Habis dia disebut, dan yang afdalnya serubung hari. Serubung hari ni dalam satu hari itu kita bagi 4. Maka 1 dalam 4 tu dikatakan serubung hari lah. Barangkali agak-agak pukul apa? 8, 9, oh, itu berapa? Pukul 9, pukul 10 itu dah. 8, 9, 10, 3 jam itu dah. Nah, yakni satu rubung 3 jam ataupun 4 jam. 3 jam ataupun 4 jam. Kalau kita bagi 4 lah. 4, kita ambil satu juzuk daripada bagi kita tu dah. Kalau kita 12 jam lah. Daripada naik matahari lah, kira daripada naik matahari ya. Nah, daripada naik matahari ke naik matahari berapa? Jumaat. Jumaat.
Tu, tengok ni tentang ni. Tak ada lagi lah. Ha? Tujuh lah. Tujuh dia, pukul 7 lah. Pukul 7 sampai pukul maghrib pun pukul 7 juga dah. 12 jam tu. 12 jam. Bagi 4, berapa jam? 3 lah. Ha. Berapa tu? Maka 7 lah apa? 8, 9, 10 tu okey lah tu. Nah. Serubung hari tu. Ditakhir sunat kita takhirkan sehingga terangkat matahari. Berasa panas-panas lah. Tapi boleh dah, naik matahari boleh buat dah. Cari hak sunat lagi dah. Abdul lagi. Dalil hadis riwayat daripada Zaid bin Arqam. Katanya kharaja Rasulullah SAW ala ahli al-Quba wa hum yusalluna duha faqala salatul awabin idza ramidat fisalu min ad-duha. Rasulullah keluar daripada di atas ahli Quba. Dia sembahyang subuh dengan ahli Quba dan mereka sedang sembahyang duha. Lalu Nabi kata sembahyang awabin. Orang awabin ni mana orang yang kembali kepada Allah Taala. Itu ketika menghangus anak unta. Yakni apabila didapat anak unta tu panas matahari tu. Anak unta lah dia rasa panas matahari tu dan tidak ada demikian tu kecuali ketika terangkat matahari lah. Maksudnya matahari nah. Kalau ikut Quba dengan ni bukan jauh sangat pun. Quba dengan Masjidil Haram tu lah. Bila kita lah ni ikut jalan payah lah. Macam tu lah. Kalau dia dulu rentah gitu ya. Nah, gitu. Bila kita duduk di baket tu lah. Buat baket di belah tu lah. Maklah tu. Maklah ada apa? Quba tu lah. Masjid Quba tu. Masjid Quba tu. Tapi lah ni tak boleh pergi. Kau tu kena jalan pusing. Kena ikut jalan dia lah. Nah, dulu lah tapi orang time tu tak jauh sangat. Itu dalil kata sunat kita terlewatkan segi hadis riwayat Imam Muslim. Habis selesai. Nak baca apa tu awak? Baca lah apa benda tu. Ikut ya. Tak ada masalah. Tapi kita tengok hak yang hak sunat dia inilah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dibacakan surah kemudian daripada Fatihah pada rakaat yang pertama wasyamsi wadduhaha. Nah. Baca wasyamsi wadduhaha. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah wadduha wal laili idza saja. Jangan ngapal lah ni dah. Boleh tengok dalam kitab I'anatul Talibin. Dia sebut oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti bahawa afdal dibaca pada rakaat pertama kemudian daripada Fatihah tu surah ni wasyamsi wadduhaha. Pada rakaat yang kedua lepas Fatihah tu wadduha. Pasal apa? Kerana dia sebut dalam kitab tu dia kata kerana munasabah. Nah. Dan juga ada warid pada demikian tu. Warid mana datang warid hadis lah. Ikut dia, ikut Imam Jalaluddin As-Sayuti ialah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kata gitu, baca wadduha wasyamsi wadduhaha dengan wadduha. Tapi kalau kita tengok pendapat Syekh Ramli, yang muktamad dibaca di sisi Syekh Ramli, baca qul ya ayyuhal kafirun dengan qul hu. Tu di sisi Syekh Ramli muktamad di sisi dia baca tu. Tak payah terus aja qul hu kan. Tanpa baca qul ya dengan qul hu. Tapi kalau kita nak himpun boleh tak? Boleh ulama kita. Kalau tengok dalam I'anatul Talibin tu, dia buat lagu ni. Cara kita nak himpun dua pendapat ni. Kita baca pada rakaat pertama wadduha wasyamsi wadduhaha dan qul ya ayyuhal kafirun. Baca pada dua kali. Nah, baca habis wasyamsi wadduhaha tu bismillah pula baca qul ya ayyuhal kafirun. Baru rakaat. Dan pada rakaat yang kedua kita baca wadduha, habis pada wadduha, berarti kita bismillah baca qul hu pula. Nah, gitu.
Gitulah. Kemudian rokaan hak baki lagi. Kalau kita nak sembahyang 4 orang misalnya kita kata dah. Rokaan hak baki lagi ni, kemudian dari yang baki itu kita terus baca qul ya qul hu, qul ya qul hu, qul ya qul hu. Kalau buat angka 8 kan, kalau ada nak buat ni kan. Faham tak? Cuma hak yang pertama tu ya, kita baca wadduha. Kita baca wasyam dengan qul ya, lepas tu wadduha dengan qul hu. Hak lain cuma qul hu qul ya, qul ya qul hu, qul ya qul hu. Betul. Nah, hari tu. Ni ulama sebut dalam kitab yang Latul Talibin cara nak impun tu. Nah, tak payah baca tiap-tiap rakaat, tiap-tiap 2 rakaat macam tu, tak payah. Hak pertama tu ya kita impun. Impun begitu ya. Untuk nak raih pendapat ulama. Nah, situ. Lepas pada kita sembahyang tu kita baca lah doa lah. Doa tu lah. Allahumma inna duha'uka wa baha'uka wa jamaluka dah. Wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa anzilhu fa in kana fil ardi fa akhrijhu. Tapi ada lagi sikit ni. Ada ni dia kata wa in kana fil bahri fa atli'hu. Nah, di situ. Buat tu. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana fil bahri fa atli'hu. Angkatkan dia. Nah, kalau duduk dalam laut timbulkan dia. Fil bahri fa atli'hu. Wa in kana mu'assiran fa yasirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu. Ada lagi sikit. Ni kau ni tak buatlah. Mentang buatlah macam mana pun. Inilah yang Latul Talibin ni ada warid ni. Nah, wa in kana haraman fatahir wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi dhuha'uka wa baha'ika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka salihin. Maknanya jamin itu Allahumma bika usawilu wa bika uhawilu wa bika uqatilu. Kemudian kita baca rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali ataupun 40 kali. Ini dalam I'anatul Talibin. Hai Allah. Ni kena awak Syarif Pinang di rumah. Cerita lagi. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Nah, habis tutup surah Duha. Apa sunat Duha? Dan sunat memelihara akan sunat isyraq 2 rakaat. Ni kita berlaku atas qaul mana? Kita berlaku atas qaul mengatakan isyraq dengan duha benda yang berbeza. Ada juga qaul yang mengatakan isyraq dan duha hak tulah. Nah, tak apa jugalah. Tapi berlaku begitu, berlaku kalau hak rajin sikit, hak lain lah. Nah, boleh 2 kali sembahyang tu lah. Nak mentari pun isyraq dulu lah. Lepas tu baru buat tu tengah pergi bagi dia cerah sikit, baru buat duha. Kalau hak balok sikit buku rata lah. Nah, duha buat tu isyraq pun hak itulah berlaku atas qaul. Sunat isyraq 2 rakaat. Lepas tu Ibnu Abbas kata bermula sembahyang isyraq itu ialah sembahyang duha. Itu di sini Ibnu Abbas. Isyraq tu duha. Sembahyang duha itulah sembahyang isyraq. Dan berkata setengah ulama lain daripada duha. Lain daripada duha. Isyraq ni kerana dia ni terhasil dengan 2 rakaat saja. Nah, isyraq ni hasil dengan 2 rakaat saja. Nah, 2 rakaat. Dan waktu dia habis naik matahari masuklah. Selesai lah. Naik habis naik matahari. Matahari tiba ya. Kita dah nampak tengok jam mana dah. 7.3 minit. 7.3 minit. Wah. Oh. Habis dah naik matahari. Dia matahari dah. Dia kalau ikut dia kira gini. Dia tenggelam ni. Ni. Gila lah. Dia nak itu matahari gitu. Ni tak habis lagi. Ni tak masuk lagi. Pun habis dia punya zat matahari tu habis naik. Tu buat tu isyraq. Tu mana dia? Mana habis naik matahari ni mana dia naik. Ni tak habis lagi. Kalau ada lagi sikit bulat tu, ni habis. Habis ni.
Ini kita tak nampak situ. Kalau duduk atas bukit Tursina, dia memang nampak. Walaupun kita duduk atas, kita tengok matahari di bawah. Jauh lah, kita lihat. Di bawah. Dia nampak. Tak ada gambar dia, padam dia. Dia ada. Pun bilang mana. Tak boleh tunjuk benda. Memang dia jadi macam anak bulan matahari. Dia naik. Sikit. Dia kecil. Kau naik. Tapi dia taklah tunggu dia anak bulan-bulan. Dia bulan lah. Tak ada tak. Hari tu juga. Dia naik. Kita akan nampak. Mula sikit. Walaupun kita tak rasa terlindung dengan apa. Tapi dia kecil. Lepas tu naik. Dia akan jadi bulan. Tak lama waktu dia. Kalau ada bukit Tursina nampak. Bukit Tursina. Saya naik 2 kali. Tursina tak naik. Tinggi. Kalau sakit lutut dia tak naik dah. Tak sungguh. Dia waktu kita berjalan ke bukit ke apa. Bila dekat dah sampai habis bukit tu. Kena naik tangga. Tangga tu berapa ratus tangga naik tangga. 700 lebih kot tak silap. 200 lebih. Ha? 200 lebih. 200 lebih. Anak tangga tu yang tak tahan. Mungkin betul. Allah. Kita naik tangga surau ni tak tangga dah. Betul tak? Ni 200 yang naik tangga. Allah. Aduh. Dia ada di atas tu. Masjid tak ada. Ya adanya. Gereja. Bukan gereja yang Kristian. Yahudi. Nah dia panggil biara lah. Yahudi biara. Padri pun perempuan dia jaga dia. Pakai putih semua. Rupanya dia pakai putih. Saya tengok bagi tu. Ayolah. Nampak? Di situ nampak. Ini berlaku atas kaum. 2 rakaat. Jadi berkhilaf ulama lah. Pendapat ulama. Ibn Abbas kata begitu lah. Pada mentafsirkan ayat inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashiyyi wal isyraq. Ayat dalam surah Sad tu, ayat 18. Tuan tengok ayat 18 dalam surah Sad. Tuhan kata inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashiyyi wal isyraq. Tuhan sebut begitu. Mana solat isyraq tu ialah solat duha. Tu kata Ibn Abbas. Ini pendapat yang paling muktamad. Pendapat paling muktamad. Jadi Imam Ghazali berpendapat bahawa semayang isyraq itu lain daripada duha. Imam Ghazali kata lain daripada semayang duha. Waktu dia tu ketika terangkat matahari. Waktu isyraq ni lah. Dan luput waktu dia dengan lalu naik matahari. Dan terangkat tu lah. Bila naik matahari habis, tu masuk waktu dia. Terangkat tu habis. Habis waktu isyraq. Habis tu kata Imam Ghazali, dia lain daripada duha. Waktu duha memanjang sampai gelincir matahari. Itu menunjukkan kata berbeza antara isyraq dan duha. Tapi Ibn Abbas mentafsirkan ayat ni inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashyi wal isyraq. Maka ayat itulah duha, ayat itulah isyraq. Selesai. Nah, maka ini qaul yang paling muktamad. Dan tidak berpanjangan sampai tergelincir matahari. Inilah yang Nahdlatul Talibin disebut. Kita rujuk tengoklah muka utama muka surat 4 tu. Tapi kalau ikut Syekh Ramli, semayang isyraq tu ialah sunat duha. Tu Syekh Ramli. Isyraq tu sunat duha. Dinamakan juga awabin. Nah, dipanggil juga sunat awabin. Ni dalam hadis kita tengok Buryah Tulak. Kitab Buryah Tulak, Shadow. Kita majlis apa? Taman satu. Tengok juzuk pertama muka surat 170. Juzuk pertama muka surat 170. Tengok gitu. Syekh Ramli sebut semayang isyraq ialah semayang sunat duha. Ni dinamakan juga awabin. Dalil hadis tadilah Zaid bin Arqam dia. Kharaja Rasulullah SAW. Ayat hadis kita baca dari Nabi SAW keluar daripada puak-puak Quba tu lah. Wahum ala ahli Quba wahum yusalluna duha. Faqala salatul awabin. Nah, semayang awabin idza ramidat al-fisalu minad duha. Keluar Nabi SAW ke atas
di atas ahli Quba dan mereka sedang bersembahyang duha. Lalu sabda Nabi, solatul awabin, sembahyang awabin adalah sembahyang orang yang kembali ketika menghangus anak unta hari Tabat tadi. Ya Allah, ni sebut situ. Baik. Waktunya waktu duha, waktu awabin tu. Awabin tu dah. Isyraq tu. Waktunya naik matahari. Sekira-kira lepas waktu karahah. Tu. Lepas waktu karahah, masuklah waktu isyraq. Waktu yang lebih daripada sembahyang subuh. Karahah tu waktu lebih daripada sembahyang subuh. Faham? Jadi kita sembahyang subuh pukul berapa? Pukul 5 apa lah? 5.58. 5.58. Sembahyang. Cuma 6.30 lah. Saya tak ada. No? 6.30. Bila 6.30 ada lagi waktu subuh tu. Masih berbaki waktu subuh. Hak baki waktu subuh tu waktu karahah. Tak boleh sembahyang lah. Bagi orang yang sembahyang sunat lah. Bagi orang yang sembahyang subuh lah tu. Nah, gitu. Tu dia panggil waktu karahah lah. Tu lepak, relax tu. Kena waktu jalan tu. Sampai pukul 7. 3 minit. Sembahyang sunat isyak. Tu je. Nah, sembahyang sunat tak ada lah ketika tu. Sunat mana tak sebab apa semua tu lah. Gitu. Waktu yang berbaki ataupun waktu yang lebih daripada sembahyang subuh tu, itu dia panggil waktu karahah. Mana lafaz niatnya? Dan lafaz niatnya usalli sunnatal isyraqi raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan dibaca ayatnya qul ya ayyuhal kafirun mudah dan qul huwallahu ahad. Habis. Baca tu. Sikit. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Ni masalatul awabin. Dan demikian lagi sunat memeliharakan awabin. Apa awabin? Awabin asal pada makna dia ialah kembali taubat, kembali kepada Allah Ta'ala. Itu mana awabin. Sembahyang awabin ni termasuk di dalam bahagian yang tak disunatkan pada dia berjamaah. Jadi sunat awabin ni beri reti sembahyang untuk orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Pada waktu yang lalai dengan Allah Ta'ala. Jadi sembahyang awabin ni 20 rakaat. Satu riwayat mengatakan 6 rakaat. Dan ada riwayat mengatakan 4 rakaat. Dan ada riwayat mengatakan 2 rakaat. Maka ulama sebut hak 2 rakaat ni paling kurang. Rajin sikit 4, rajin sikit 6, rajin sikit 20. Gitu lah. Jadi waktu dia duk tahu lah. Dia celah-celah antara maghrib dan Insya Allah. Dan kedua rakaat. Tetapi aulanya bahawa dilakukan dia kemudian daripada selesai zikir maghrib. Aulanya macam tu. Eloknya gitu. Nak tengok penjelasan lebih lanjut, tengok Fatwa Al-Fiqhiyatul Kubra di Ibni Hajar. Tengok dalam kitab tu ataupun tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia sebut eloknya selepas daripada selesai azkar maghrib, selepas daripada kita selesai zikir sembahyang maghrib. Ada pendapat kata dok tak boleh lepas daripada sembahyang kita tak cakap apa lagi ada pendapat lah terus buat awabin. Dok ada pendapat kalau tengok dalam kitab Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra bagi Ibni Hajar dan kitab Ihya Ulumuddin, tengok sanalah, tengok pembahasan tentang masalah ni. Eloknya dia kata awalnya kita lakukan sembahyang ni kemudian daripada selesai azkar maghrib, mana zikir-zikir yang selepas pada maghrib, sembahyang maghrib tu dah. Masih tu. Baik. Yang itu awabin tu 20 rakaat. 20 rakaat. Sekurang-kurangnya, mana tak boleh kurang pada tu dah, 2 rakaat. Paling kurang 2 rakaat.
awabin. Kalau bulan Ramadan, maghrib 3 rakaat, awabin 20. Qabliyah insya 2. Mayang insya 4. Lepas insya 2 pula, kira 2. Lepas tu tarawih pula 20. Witir pula 11. Mampus. Malam tu 100 rakaat. Tak ada. Kalau ikut atuk begitu kan. 5-60 rakaat weh. Tu tak buat lagi tu. Tu kira yang ni. Sebab itulah kita tengok Imam Abu Hanifah sembahyang sehari semalam 200 rakaat. Dan waktu sunat awabin ni antara maghrib dan isya. Antara maghrib dengan isya. Kalau kita tengok kitab Masabih Ad-Diniyah, setengah daripada yang sunat yang disungguhi ataupun yang dipergunakan waktu antara maghrib dan isya dengan sembahyang, dan ialah yang terlebih afdal ialah sembahyang, atau kita baca Quran, atau zikir daripada tasbih, tahmid, tahlil, tak kira lah takbir, dan duduk ataupun kita duduk pada tempat belajar ilmu dengan nasihat. Itu afdal daripada kita sembahyang sunat. Afdal daripada kita sembahyang sunat. Kalau kita duduk di tempat ilmu, kita dengar nasihat, tak kira lah orang main macam mana, orang main ceramah tu nasihat lah. Ceramah ni bukan ngaji. Ceramah ni bukan ngaji. Abang siap-siap lah. Ceramah ni nasihat ya. Enggak. Main sakai kepala kita tu je. Nak bagi naik temperature balik. Ceramah. Tapi tak apa lah kan duduk majlis lah. Belajar ilmu. Dan dengar nasihat. Itu afdal daripada kita sembahyang sunat. Kerana tiap-tiap ibadat berhajat dan terhenti pada sahnya dengan ilmu. Sebab tu dia afdal daripada sembahyang. Abang kata terhenti tiap-tiap ibadat dan berhajat tiap-tiap ibadat kepada tiap-tiap, dia berhajat kepada sah dia tu, berhajat kepada ilmu. Dan ilmu tu tak didapat melainkan belajar ataupun kita mengaji. Sebab tu dia tu afdal daripada sembahyang sunat. Sikap. Baik. Demikian lafaz niat awabin. Usalli sunnatal awabina raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat awabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi sunat awabin ni Aisyah kata Rasulullah sebut man salla bainal maghribi wal isya'i 20 raka'atan banallahu lahu baitan fil jannati. Barang siapa yang sembahyang di antara maghrib dan isya 20 rakaat, nescaya membina oleh Allah Ta'ala akan mahligai, akan rumah di dalam, bagi dia tu di dalam syurga. Abu Hurairah kata Nabi sebut man salla ba'dal maghrib 6 raka'atin lam yatakallam bainahunna bisu'in udilna lahu bi'ibadati sintai asyarata sana. Siapa yang melakukan sembahyang 6 rakaat selepas sembahyang maghrib padahal tidak bercakap dengan kejahatan pada barang yang di antaranya. Nampak? Antara sembahyang dan dia sembahyang maghrib dengan sembahyang awabin, dia tak cakap benda kejahatan. Ni yang dia kata elok ni, yang cakap ada hak tu dia kata kejahatan. Adapun zikir dalam masalah. Lepas tu Nabi kata lam yatakallam bainahunna bisu'in. Tak bercakap di antara maghrib dan sembahyang awabin ni, di celah-celah tu tak bercakap bisu'in dengan sesuatu yang kotor, yang keji-keji. Pada ketika tu nescaya menyamai dan dibaginya ibadat 12 tahun.
Kalau buat 6 rakaat, Tuhan bagi sama pahala macam kita buat ibadat 12 tahun. Ni hadis ni riwayat Imam Tirmizi. Man salla ma bainal maghribi wal isya'i fa innaha min salatil awwabin. Barang siapa yang bersembahyang pada masa di antara maghrib dan isya', maka sungguhnya itu adalah daripada sembahyang awwabin. Mana sembahyang untuk orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. No? Kembali kepada Allah Ta'ala. Pada waktu yang lalai dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Habis. Banyak lagi lah hadis-hadis tentang awabin. Malaikat berkeliling melingkungi dengan orang yang sembahyang antara maghrib dan isya'. Ialah sembahyang awabin. Wahia salatul awabin. Ialah sembahyang awabin. Habis selesai. Itu dia. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan demikian lagi sunat zawal. Zawal. Apa zawal-zawal ni? Mana zawalul syams miliha an wasati sama' ila jihatil ghurub. Mana condong ataupun cenderung matahari ke apa? Dia menyerong, condong an wasati sama' daripada tengah-tengah hari. Gini. Duduk itu je. Dia condong si. Tapi tak masuk maghrib apa? Tak masuk dohri. Dia gitu yang halangnya makruh dah. Apa tu? Dia ni tak dohri dah. Gitu. Dia berapa minit tu? Dia terpacak tu. Atau kita tak nak abang. Kita tanya pokok tu. Orang yang mengaji lah. Dia terpacak tu. Kita tak nak abang berapa minit. Sak kot lah. Dia tengah-tengah langit. Ke-12 pacak lepas tu lah. Lepas tu 12-5 minit tu mana lorong ni. Dia dah condong matahari dah. 12-10 minit, 12 tengah matahari dah. Dia dah condong lah matahari. Itu dia panggil zawal. Zawal syams. Ila jihatil ghurub, mana dia condong kepada pihak barat. Condong ni. Dan dia kata demikian lagi sunat zawal. Sunat zawal ni Imam Syaukani dalam kitab ni Al-Awtar. Dalam kitab Nilal Awtar dia kata apa? Berkata berkata Imam Iraqi. Sembahyang zawal ni lain daripada 4 rakaat sunat zuhur sebelum. Sunat zuhur sebelum itu lain. Zawal ni lah lain. Zawal ni lain. Jadi sebagian ulama mengatakan disunatkan sunat zawal ni ialah Ibnu Hujatul Islam Imam Ghazali seorang. Dia kata sunat zawal dalam kitab Ihya. Pada babul aurat dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar ni 2 orang. Seorang Haytami tu ulama fiqh, seorang ni Ibnu Hajar. Tu ulama hadis. Dan kalau kita tengok Dr. Wahbah Zuhaili. Meninggal lah. Yang tempat dia perang lah. Syria. Ustaz Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Dan banyak lagi ulama. Dia pun mengatakan disunatkan kita sembahyang sunat zawal. Sunat zawal ni lain daripada sunat qabliyah zuhur. Yang sebelum tu 4 rakaat tu lain. Faham tak? Sunat zawal ni lain. Disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dan diihtimalkan ketiadaan sunat disunatkan qada sunat zawal ni. Sunat zawal ni dia kata dia tanggung atas tak sunat kita qada kalau kita tertinggal. Kalau disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Dengan kerana mensorehkan oleh Ibnu Hajar dengan bahawa sunat zawal ni adalah sunat yang
sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Nah, dia sebab. Siap sunat yang mempunyai sebab, tak sunat kita qada. Yang sunat kita qada, sunat yang mempunyai waktu. Maka apabila bersembahyang sunat zuhur, hasil dengan dia tu sunat zawal. Nah, tapi dia tak perlu kita qada. Bila kita sembahyang sunat sebelum zuhur, yang hasil dah sunat zawal. Masih. Nampak? Ni kita tengok tu Fatul Muhtad, kena tengok sana lah. Tengok dalam fiqh Nilul Autar boleh. Nilul Autar ataupun tengok dalam Fiqhul Islam wa Adillatul Dr. Wahbah Zuhaili. Ada terjemah Rumi ada. Fiqhul Islam ada Fiqhul Islam. Wa Adillatul Dr. Wahbah. Patut ni. Patut banyak jilid kan tu orang segan lah. Nak terjemah kan. Baik. Ni tak abang kita buat tu. Tengoklah tak kita apa. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Demikian niatnya usalli sunnataz zawali raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat zawal 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. No, itu sunat zawal. Jadi waktu sembahyang sunat zawal ni selepas daripada gelincir matahari. Selepas gelincir. Waktu duduk terpacak tu, itu waktu emang, itu dia panggil waktu karahah. Nah, waktu karahah ni gitu ya. Lepas subuh, waktu tengah hari embang tu, kecuali hari Jumaat tak ada tu. Karahah tak ada. Waktu ketiga tu. Pergilah masjid waktu mana pun, walaupun tengah-tengah embang tu, boleh kita sembahyang sunat hari Jumaat tak ada. Nah, lepas tu, dan di Mekah lah, waktu mana pun tak haram lah. Ya, tak haram. Apa ni, lepas tu, waktu tengah-tengah terpacak tu, waktu tu karahah. Lepas main asap, nah, sunat tak ada lah. Itu karahah. Dan hari nak turun orang tutup dengan ayat bayar tu lah. Pun waktu tu tak boleh. Ada waktu tu dia panggil karahah. Jadi, waktu dia selepas gelincir matahari. Dan dibaca, kemudian daripada baca Fatihah, surah Qulya dengan Qulhu. Sama baca tu lah tu. Mana dalil dia Sayyidina Ali sebut. Dia sebut, dia mensifatkan sembahyang Nabi SAW. Sayyidina Ali cerita, wa arba'an qabla zuhri idza zalati syamsu. Disebut begitu. Wa raka'ataini ba'daha wa arba'an qabla al-'asri yafsilu baina kulli raka'ataini bitaslimi ala malaikatil muqarrabin wan nabiyyin wa man tabi'ahum minal muslimin wal muslimat. Ini Sayyidina Ali cerita begitu. 4 rakaat sebelum zuhur. Ketika gelincir matahari. Nah, sebelum zuhur ketika gelincir matahari. Lepas tu, dan 2 rakaat kemudian daripadanya. Bergelincir. Dan 4 rakaat sebelum asar. Tapi, Nabi 4 rakaat ni memberi salam di antara tiap-tiap 2 rakaat. Atas para malaikat muqarrabin dan para nabi-nabi dan pengikut-pengikut mereka daripada muslimin dan muslimat. Itu dalilnya. Dan dia kata, ada Nabi SAW, apabila zalati syamsu, salla 4 raka'atin qabla zuhri haina tazulu syams. Nabi, maksud dia Rasulullah ni apabila gelincir matahari, Nabi bersemayang 4 rakaat sebelum zuhur ketika gelincir matahari. Itu dalil-dalil kata ada disunatkan, dia panggil sunat zawal. Wallahu a'lam. Habis selesai gitu. Buatlah tuan-tuan lagi. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan demikian ini 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ini panjang sikit, insya-Allah kita buat. Semula wallah. Macam tu ni noh. Kita ambil minggu ni, bulan ni dengan bulan 12. Bulan 12 dengan bila tengok minggu ketiga juga lah. Dia 18 bulan. Jadi 18 bulan ni kena minggu yang ketiga. Jadi bila minggu ketiga tu dia tukar main. 9 bulan 8. Dia 16. 16 saya pergi 16 bulan. Memang 16 bulan.
Hari Jumaat. Ini hari Jumaat 16 bulan. Saya dah balik minggu ketiga lah 16 bulan. Dalam bulan bukan dia bulan. Oktober ni. Itu 18 bulan. 18 bulan. Minggu ketiga. Minggu bulan depan okey balik lah. Bulan 11. Bulan 11 okey. Macam biasa. Kalau bulan 12, bulan 12. 19 bulan. Bulan 11. Bulan 12 macam biasa, bulan 12 dia. Mai ke minggu kedua balik lah. Pasal saya balik dengan besar. 18 bulan, 18 Disember okey. Minggu yang ketiga. Jadi kita ganti pada minggu yang kedua. 12. Allah Allah. Tak. Tanya Ishraq tu kata 7.3 minit kan? Ada saya dengar apa ni? Kita kena apa? Lewat tapi 3 minit, 10 minit, 15 minit ya. Supaya tidak bersamaan dengan apa? Kaum Majusi. Waktu dia menyembah matahari tu. Macam mana Ustaz? Hak tu kerana nak ambil pergi lari dengan depa. Nak pergi tak sopang dengan depa. Tak apa, hak tu tak ada masalah pun. Itu dia sikit i'tiqad. Nah, kalau itu masalah i'tiqad dan tak sama. Macam kita buat ubat jugalah ulama kata. Nabi SAW, Nabi buat ubat. Nabi tiup dulu baru baca. Kita baca dulu baru tiup. Lepas tu Nabi kata orang Yahudi buat ubat berapa? Baca tiup. Semua. Nabi tiup dulu baru cuma nak bagi menyalahi saja dia benda tu, benda yang sama tapi tak ada masalah. I'tiqad kita pasal apa? Di situ ada memang disyariatkan ada sembahyang tak sama dengan dia walaupun kita nampak kita bahasa lalu tu tapi hakikatnya tak sama. Allah. Perbuatan di Quran kita kata gitu lah. Tapi hakikatnya tak. Pasal apa di situ ada memanglah depa-depa tu semua matahari ketika tu lah ketika naik matahari tu tapi betul dia sebab kalau kita tengok dalam bab masalah kita sembahyang sunat gerhana ni Nabi sebut ada orang dulu orang zaman jahiliah dulu depa naik matahari tu apa jadinya gerhana matahari gerhana bulan tu kerana apa kerana matinya seseorang orang besar lah apa semua lah Nabi kata. Lepas tu depa bila jadi matahari sakit tu depa buat perayaan macam-macam lah. Lepas tu bila Nabi kata bila jadinya gerhana matahari ni ayatun min ayatillah, satu tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Dia kata bukan sakit ni limauti ahadin, bukan kerana matinya seseorang, bukan kerana mudaratnya seseorang, tapi dia kata jangan pada sembah matahari, tapi sembah Allah Ta'ala. Ketika berlaku tu kita buat juga tapi kita sembah Allah Ta'ala. Bila kita ada sembahyang bukan tujuan kita nak buat macam dengan kaum-kaum yang macam tu noh. Wallahu a'lam. Allah. Wala li mauti ahadin wala li hayatihi, Nabi kata bukan kerana mati seorang, bukan kerana hidup seseorang, tapi wa'budullah, sembah kamu akan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadi benda tu kita sembahyang, kita sembah Allah, bukan kita nak ini Allah Ta'ala. Jadi naik matahari tu bukan kita nak sembah mereka, tapi kita sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba. Jadi benda yang sama tapi Islam aja kita sembah Allah ketika tu nak sama dengan depa tu sembah matahari ketika tu lah. Nampak di situ. Benda yang ni lah. Orang dulu sembah matahari, sembah bulan jadi sakit apa semua, maka kita bila ketika bulan gerhana tu kita sembah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nampak gitu. Nabi buat ubat juga cuma Nabi mut tapi Nabi tiup dulu baru Nabi baca. Kita baca dulu baru tiup. Itulah. Wallahu. Tapi kalau pun kita buat macam kita baca dulu lepas tu kita tiup, tapi bukan kita i'tiqad macam tu, itu tak jadi masalah. Nampak? Itu Nabi kata man syabbaha qaumin wa fahuwa min man syabbaha qauman fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum itu daripada kaum tu, itu masalah pada i'tiqad kita. Tapi kalau bersamaan pada ni tapi bukan i'tiqad kita buat tu, maka kita tak masuk dalam golongan ataupun kaum yang semacam tu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan tu? Tak ada.